Apa yang Anda saksikan ini adalah satu jenayah yang amat mengerikan dilakukan oleh seorang pelajar kedoktoran dalam bidang kimia di sebuah universiti terkemuka. Dalam rakaman CCTV, kelihatan dia sedang mengisi picagari dengan sejenis bahan kimia sebelum meletakkannya di bawah pintu sebuah pangsapuri. Tiada siapa menyangka tindakan yang begitu berbahaya itu berpunca daripada hal yang kecil. Umar Abdullah dan isterinya baru saja menimang cahaya mata, namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Jiran mereka di tingkat bawah, dikenali sebagai Xu Mingli, seorang pelajar PhD dalam bidang kimia di University of South Florida, mula mengadu tentang bunyi bising. Masalah bermula sebaik saja keluarga itu pulang dari hospital. Bunyi langkah kaki dan pintu yang pada orang lain dianggap biasa, namun bagi Lee menjadi sesuatu yang merimaskan. Dia mula membuat aduan demi aduan, namun tiada siapa menduga rasa tidak puas hati kerana isu sekecil itu akhirnya membawa kepada tindakan yang jauh di luar batasan. Tidak lama kemudian, Umar dan keluarganya mula menghidu bau aneh yang menyelubungi pangsapuri mereka. Mereka menyangka ia berpunca daripada sistem pendingin hawa atau kerusakan pada saluran paip. Tukang paip dipanggil, setiap saluran diperiksa, malah pemanas air turut diganti oleh tuan rumah. Namun bau aneh itu bukan sahaja berterusan, malah semakin kuat dari hari ke hari. Dalam masa yang sama, bayi perempuan mereka yang baru berusia sekitar 1 tahun mula jatuh sakit. Dia kerap batuk, kemudian muntah tanpa sebab yang jelas. Simptom misteri yang menimpa anak kecil itu membuatkan Umar semakin gelisah. Setelah segala usaha mencari punca gagal, dia akhirnya membuat keputusan berani memasang kamera tersembunyi di depan pintu rumahnya. Keputusan inilah yang akhirnya membongkar kebenaran yang mengerikan. Pada mulanya, rakaman pengawasan hanya menangkap kelibat suspek yang mencurigakan. Namun keesokan harinya, apabila kamera dilaraskan semula, inilah yang terbongkar. Rakaman jelas menunjukkan Xu Mingli menyuntik sejenis cecair melalui celah pintu pangsapuri keluarga Umar dengan menggunakan picagari. Satu tindakan senyap tetapi penuh bahaya. Hasil siasatan polis mendapati bahan yang digunakan mengandungi opioid berkuasa tinggi, methadone dan hydrocodone. Dua bahan ini, walaupun dalam dos kecil, berpotensi merosakkan organ dalaman, menyebabkan kegagalan pernafasan, malah boleh merenggut nyawa. Suspek Xu Mingli akhirnya ditahan pada 27 Jun 2023 sebelum didakwa atas pelbagai pertuduhan. Walaupun mengaku tidak bersalah, dia kemudiannya dibuang daripada universiti dan akhirnya dihantar pulang ke negara asalnya di China pada penghujung tahun 2023. Rakaman ini kekal sebagai salah satu rakaman kejiranan paling mengerikan yang pernah direkodkan. Bukti bagaimana satu hal kecil mampu berubah menjadi tindakan berbahaya melampaui batas kewarasan seorang manusia. أبا مينونة تعالي. امسكني امسكني امسكني. Pada 30 Mac 2017, satu rakaman video mula tersebar di Twitter memaparkan seorang wanita tergantung di luar tingkap, hanya berpaut dengan satu tangan. Di bawahnya, 7 tingkat kosong membawa ke tanah konkrit dan logam. Kematian pasti bagi sesiapa yang terjatuh dari ketinggian tersebut. Wanita itu kelihatan menangis, menjerit minta diselamatkan, berulang kali memohon, pegang saya, pegang saya. Namun yang lebih menggerunkan adalah suara di latar belakang yang memberi respon terhadap jeritan itu. Ketika wanita tersebut berpaut dengan penuh ketakutan, seorang wanita lain berdiri hanya beberapa inci di belakang, memegang telefon dan merekam kejadian itu. Dengan tenang, dia menjawab jeritan wanita yang dalam kesusahan itu dengan berkata, "Oh gila, kembalilah." أبا مينونة تعالي. Kata-kata itu sungguh mengejutkan. Nyawa seorang wanita yang berada dalam bahaya
diabaikan begitu saja. Sementara wanita di belakang kamera kelihatan seolah-olah tidak peduli dengan keadaan genting tersebut, menunggu tragedi berlaku, dan tragedi itu benar-benar berlaku. Wanita yang tergantung itu akhirnya terlepas. Kamera kemudian menunjukkan wanita itu terbaring, masih hidup 7 tingkat di bawah. Video itu menimbulkan persoalan tentang apa yang sebenarnya berlaku kerana tiada konteks yang jelas disediakan. Pada mulanya dipercayai dan dilaporkan bahawa wanita itu cuba mengambil nyawanya sendiri, manakala wanita di belakang kamera mungkin tidak menyangka wanita tersebut akan benar-benar melakukannya. Teori ini membuat ramai beranggapan bahawa ia adalah satu tragedi malang. Namun, ada sesuatu yang tidak kena mengenai rakaman ini. Sikap dingin dan tidak peduli wanita di luar kamera menimbulkan rasa ganjil, membuatkan sebahagian orang percaya bahawa ada cerita lain di sebalik kejadian ini. Melalui beberapa laporan tempatan di Kuwait, terungkap bahawa nama wanita tergantung itu adalah Adesik Sadik, dan apa yang kita saksikan bukan cubaan bunuh diri, tetapi cubaan pembunuhan. Adesik datang dari Ethiopia untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Kuwait. Namun beliau sebenarnya menjadi hamba kepada majikannya. Walaupun baru bekerja selama 3 hari, Adesik ditahan dan dilarang meninggalkan bangunan. Beliau menjadi seperti banduan atau hamba, satu keadaan yang malangnya tidak asing di kawasan itu akibat sistem kafala, satu bentuk penajaan paksa yang memberi kuasa mutlak kepada majikan terhadap pekerja asing. Pada hari kejadian, Adesik memberitahu majikannya bahawa dia ingin berhenti kerja dan menuntut untuk dibebaskan. Namun majikannya, seorang wanita yang identitinya tidak didedahkan, menolak permintaan itu dengan tegas. Adesik ditarik dan dikunci di dalam bilik mandi yang terletak di tingkat atas bangunan. Di situ majikannya menjerit, mengugut bahawa dia akan membunuh Adesik. Menyadari risiko yang mengancam nyawanya, Adesik mengambil langkah nekat melarikan diri melalui tingkap. Walaupun sedar, kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Ia adalah salah satu usaha putus asa, namun satu-satunya harapan yang tinggal baginya. Sebelum Adis terjatuh, majikannya sempat mengeluarkan telefon dan merakam detik-detik genting tersebut sambil mengejek mangsa. Abba Mainuna تعالي. Video itu kemudian dimuat naik ke Snapchat dan tersebar luas di internet. Majikannya juga menipu dengan mengatakan bahawa Adesik cuba membunuh diri semata-mata untuk mengaburi mata orang ramai. Namun satu keajaiban berlaku. Saat Adesik tidak lagi mampu berpaut, beliau jatuh ke arah awning logam di tingkat bawah. Mujurlah awning itu menyerap hentakan ketika beliau terjatuh, membolehkannya terselamat dengan hanya patah lengan dan beberapa kecederaan ringan. Beberapa hari kemudian, beliau memberi temu bual di hospital mendedahkan kebenaran kejadian itu. Hasilnya, majikannya ditahan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan. Kisah ini menunjukkan betapa rapuhnya nyawa seorang manusia dan betapa berbeza hasilnya jika video itu tidak direkam atau jika Adesik tidak terselamat. Kejadian ini memberi kesedaran tentang realiti suram yang dihadapi oleh pekerja asing di sesetengah negara serta menimbulkan persoalan serius mengenai hak asasi manusia dan sikap majikan terhadap pekerja mereka. Rakaman itu kekal sebagai salah satu bukti paling tragis tentang ketiadaan peri kemanusiaan yang sukar difahami oleh akal waras manusia. Abba Mainuna تعالي. امسكني امسكني امسكني. Pada 5 April 2023, di sepanjang sebuah lebuh raya di Prince William County, Virginia, kehidupan berjalan seperti hari-hari biasa sehinggalah ia berubah sama sekali. Di dalam sebuah kenderaan, seorang lelaki bernama Mustafa Al-Jazairi berumur 34 tahun sedang memandu bersama teman wanitanya, Dorothy Fontaine, yang duduk di tempat penumpang hadapan. Manakala anak perempuan Dorothy, Impress, berusia 5 tahun, berada di tempat duduk belakang. Mereka kelihatan seperti sebuah keluarga yang hanya dalam perjalanan seperti biasa. Namun tiada siapa menyangka apa yang bakal berlaku seterusnya. Menurut laporan, tercetus satu pertengkaran antara Mustafa dan Dorothy, dan ini bukan kali pertama. Pertikaian itu dikatakan berkaitan bekas teman lelaki Dorothy. Ketegangan semakin memuncak, meningkat dengan setiap kilometer perjalanan, sehinggalah panasnya kata-kata bertukar menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk.
Tanpa amaran, kereta tersebut secara tiba-tiba membelok ke laluan bertentangan dan merempuh sebuah SUV. Dorothy dan Impress maut di tempat kejadian. Mustafa terselamat tetapi mengalami kecederaan parah dan telah diterbangkan untuk mendapatkan rawatan. Pemandu kenderaan SUV itu juga terselamat namun turut mengalami kecederaan dan menerima rawatan di hospital. Hold on. Dorothy Ann Fontaine. You giving that to RJ? Siasatan polis kemudiannya menemui sesuatu yang menjadikan kes ini jauh daripada sekadar kemalangan jalan raya biasa. Kamera papan pemuka dalam kereta Mustafa merakam detik-detik terakhir sebelum pelanggaran. Tiada bunyi direkam, namun rakaman menunjukkan Dorothy kelihatan ketakutan, bersedia menahan hentaman, sementara Mustafa tidak menunjukkan sebarang reaksi. Tiada panik, tiada kejutan, hanya kaku. Pihak pendakwa percaya nahas itu bukan kemalangan. Mereka mendakwa Mustafa melakukannya dengan sengaja, satu tindakan yang didorong oleh kemarahan, kekecewaan atau sesuatu motif yang tidak dapat dijelaskan. Atas sebab itu, beliau didakwa atas 2 pertuduhan pembunuhan darjah kedua. Namun keluarga Mustafa tampil mempertahankan bahawa kejadian itu tidak disengajakan. Sebaliknya mendakwa kereta tersebut mengalami kegagalan brek dan Mustafa telah cuba membrek tetapi tidak berjaya. Mereka membuat petisyen dan merayu agar pertuduhan digugurkan. Mereka menegaskan Mustafa adalah mangsa, bukannya pembunuh. Namun tiada bukti yang menyokong dakwaan itu. Tiada laporan, tiada pemeriksaan mekanikal, hanya sebuah cerita yang tidak selari dengan fakta. Mustafa ditangkap 2 hari selepas kejadian pada 7 April 2023 dan kekal dalam tahanan sejak itu. Kes ini masih dibicarakan di mahkamah, dipenuhi putaran undang-undang, desakan keluarga dan kisah yang bercanggah. Abang Mustafa terus menegaskan bahawa pertuduhan itu palsu dan bahawa Mustafa tidak akan mencederakan sesiapa. Namun rakaman dashcam menceritakan sebaliknya. Ekspresi terakhir Dorothy dan wajah Mustafa yang tidak menunjukkan sebarang reaksi terus menimbulkan tanda tanya. Rakaman ini kekal sebagai salah satu rakaman paling mengerikan. Adakah ia disengajakan akibat kegagalan mekanikal atau tindakan balas dendam yang dirancang? Persoalan ini masih menghantui sehingga kini. Pada 24 Ogos 2019, seorang wanita bernama Debra Stevens berusia 47 tahun sedang menjalankan rutin hariannya sebagai penghantar surat kabar. Namun pada pagi itu, cuaca tiba-tiba berubah secara mendadak. Hujan lebat melanda bandar Fort Smith, Arkansas, menyebabkan banjir kilat yang merentasi jalan-jalan utama. Walaupun sedar keadaan berbahaya, Debra tetap meneruskan tugasnya. Beliau cuba mengelak daripada melalui jalan-jalan yang ditutup dan ditenggelami air. Namun dalam usahanya mencari laluan lain, keretanya tiba-tiba dihanyutkan arus deras. Kenderaan itu tersekat pada sebatang pokok. Dalam keadaan panik, Debra segera menghubungi talian kecemasan 911. Dalam rakaman panggilan itu, kedengaran jelas suara Debra merayu dengan penuh ketakutan. 911, where's your emergency? I have an emergency, a severe emergency. I'm in a flooding. My car veered off the road while I was doing my newspapers, and I'm flooded over here on the end of Kincaid, and it's all the way up to my windows, and I can't get out, and I'm scared to death, ma'am. Can you please help me really I bad? need you to calm down. I need you to tell me where you are. I don't know, ma'am. I'm on the end of Kincaid down here by these apartments. There's some apartments on Kincaid. I don't know what they're called. What color is your vehicle? Yeah, dark. It's gray SUV, lady, and the motor's all the way up to my windows. Okay, hold on for me. Don't hang up. And it's coming in my windows. I mean, I'm floating in water right now, ma'am. And you're at close to the area 5801 Kincaid? Yes, ma'am. I need help right now. I'm soaking wet. I'm sick, and I don't know what to do, ma'am. Okay, what's your name? Debbie Stevens, please help me. I don't want to die. You're not going to die. Hold on for me. Please send somebody fast to get me. I'm scared. Okay, listen to I me. can't Calm down swim. I for can't me. swim. I'm gonna drown. You're not going to drown. Just calm down. Apabila Debra merayu bahawa beliau tidak tahu berenang dan bimbang akan mati lemas, operator itu menjawab dengan nada dingin. Operator 911 yang menjawab panggilan itu ialah Donna Renew. Namun reaksinya menimbulkan tanda tanya. Bukannya memberi kata-kata menenangkan, nada suaranya kedengaran dingin, sinis, malah seolah-olah terganggu dengan situasi itu. Well,
ma'am, it's all the way up to my chest. Okay, Please listen to me. hurry. I understand. Hold on for me. Just don't I'm hang up, scared. okay? I'm sorry. I understand. It's fine to be scared. You have a right to be scared. I'm Hold on for me. scared. And I can't swim. I can't swim at all. Apabila Debra merayu bahawa beliau tidak tahu berenang dan bimbang akan mati lemas, operator itu menjawab dengan nada kasar. Somebody save me. Am I not on the phone with you trying to get you some help? Yes, but I Okay, need so somebody to get me out before I die. I'm sorry. You're not going to die. I don't know why you're freaking out. It's okay. I know the water level is I'm high. scared. I understand that, but you freaking out doing nothing but losing your oxygen up in there, so just calm But down. are they not going to come get me? You said what? I'm sorry? When are they going to be here? As soon as they get there. Man, my phone's going to die. And they're not going to find me. And it's going to ruin my brand new phone. Do you really care about your brand new phone? I mean, you're over there crying for your life. Who cares about your phone? Debra yang ketakutan memohon maaf kerana terlalu panik, tetapi operator tersebut tetap menyalahkannya kerana memandu melalui kawasan banjir. Hold on, okay? Thank you. I'm sorry if I'm rude, but I'm You're not being rude. scared. I know you're scared. Just calm down for me. I'm scared. I've never had anything like this happen to me before. Well, this will I'm scared. teach you next time. Don't drive in the water. Couldn't see it, ma'am. I'm sorry, or I wouldn't have. I don't see how you didn't see it. You had to go right over it. So No, ma'am. I was in a drive. I was in a parking lot. There was no water where I was at. okay, the water just didn't appear. Panggilan yang berlangsung lebih 15 minit itu langsung tidak membuahkan hasil. Pasukan penyelamat masih belum tiba, sedangkan air semakin meninggi di dalam keretanya. Dalam detik-detik akhir sebelum keretanya hanyut, Deborah tetap mengucapkan terima kasih kepada operator itu. Namun respon Donna hanyalah nada jengkel yang semakin ketara. Malah beliau sempat ketawa kecil di tengah-tengah panggilan tersebut, seolah-olah tidak memandang serius keadaan mangsa yang sedang bertarung nyawa. I'm sorry, ma'am. What's your name? Donna, Donna. Thank you for being here for me, Miss Donna. you're welcome. In between both apartment complexes on this street, at the dead end. In the very back side, there's a bunch of trees. Right there, she showed us 5801 at the end. Where these people are at, they can all see me. They're all standing out there watching. Miss Debbie, you're gonna have to shut up, okay? I need you to I'm sorry. listen to me. Yes, ma'am, please. Hold on for me. Hold on. Akhirnya panggilan itu berakhir apabila Debra menjerit bahawa keretanya sedang bergerak dihanyutkan arus. Itu merupakan detik terakhir suaranya kedengaran. It's helping me pin your location, so don't hang up on me. Okay, where are you moving to? Tell me where it's going. Okay, tell me where you are. Listen to me. Hold on. I'm on the phone with her right now. She is legit freaking out. She said the vehicle is now moving in the water and she doesn't know which way it's going, so stand by. Bye. Bye. I'm standing around the very back side of the apartment complex on the southeast side, and the only part of her car I can see is the roof and the dome light that's on in it. I can't get out there to her, and you're gonna have to wait out here to me to get to me, so... Mayat Deborah hanya ditemui kira-kira 12 jam kemudian di dalam kendaraannya. Beliau meninggal dunia akibat lemas. Yang paling memilukan, Debra sebenarnya seorang OKU yang dilahirkan istimewa dengan ketakutan mendalam terhadap air, menjadikan tragedi ini jauh lebih menyayat hati. Selepas rakaman panggilan itu didedahkan kepada umum, operator Donna Renew menerima kecaman hebat. Ribuan orang menandatangani petisyen menuntut agar beliau dikenakan tindakan undang-undang. Namun pihak berkuasa menyatakan tiada bukti kecuaian jenayah dan sehingga kini tiada sebarang pertuduhan pernah dikenakan terhadapnya. Beliau juga tidak dipecat kerana sebenarnya itu adalah hari terakhirnya bertugas setelah menyerahkan notis berhenti kerja 2 minggu sebelumnya. Lebih menyayat hati, hanya 3 minggu selepas pemergian Debra, ibunya pula meninggal dunia, dipercayai akibat tekanan dan kesedihan yang mendalam atas tragedi tersebut. Sehingga kini Donna Renew tidak pernah memohon maaf atas tindakannya. Namun keluarga Debra tetap memilih untuk memaafkannya.
sebuah pengakhiran yang pahit, namun terselit sedikit cahaya melalui kasih dan keikhlasan keluarga Debra, meskipun ia lahir daripada sebuah kisah tragis yang sukar untuk dilupakan.